Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi 3 Jun 2021 bersama saya Zira Zamri dan rakan juru bahasa isyarat Khairun Nisa Hu Abdullah. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Saudara lintas langsung negeri-negeri bakal mengambil tempat seperti biasa dalam berita wilayah. Untuk laporan dari negeri di bawah Bayu bersama Anisia Dolus dengan antara tumpuannya pasukan polis Marin Wilayah 4 Sabah terus komited memperkasa pemantauan sepanjang pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh. Untuk perkongsian berita dari Bumi Kenyalang pula, kita bersama Fazril Hisham Afandi. Antara fokusnya QPEX Sarawak sambut baik manifestasi solidariti penjawat awam salur sumbangan ke akaun amanah bencana. Dan akhir sekali bersama Nur Razlinah Nordin di Kompleks Islam Putrajaya dengan paparan mengenai cara menyantuni pesakit COVID-19 di saat akhir secara berhikmah dan tertib. Semuanya seketika nanti, terus setia bersama Berita Wilayah. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan membina 6 lagi hospital medan bagi menguruskan pesakit COVID-19. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembinaan hospital medan tersebut adalah susulan penambahan peruntukan kepada KKM bagi memperkukuh kesihatan awam dalam menangani pandemik tersebut. Mengenai hospital medan, setakat hari ini kemampuan kita untuk tambah 2 lagi. Walaupun dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, iaitu bajet akan ditambah untuk menambahkan tenaga kerja, manpower seperti doktor, paramedik dan sebagainya. Begitu juga untuk menambahkan equipment, peralatan, dan Perdana Menteri menyebut jelas tentang Hospital Medan oleh Angkatan Tentera, maka dengan peruntukan baru ini kita boleh menambah 6 lagi. Menurut beliau, penambahan hospital medan itu juga sejajar komitmen ATM untuk sentiasa bersama rakyat mendepani cabaran pandemik ini. Sementara itu, lebih 600 pusat pemberian vaksin PPV akan disediakan di seluruh negara termasuk PPV sementara dan PPV Mega menjelang akhir tahun ini. Ia bagi mencapai sasaran 80% rakyat menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata pertambahan PPV bagi menampung penerimaan lebih banyak bekalan vaksin dalam masa terdekat. Ketika ini terdapat 357 PPV di seluruh negara. Kaedah lain bersifat PPV sementara ialah PPV masjid yang akan dilaksanakan di Terengganu sebagai projek perintis untuk memberi keyakinan terutama kepada umat Islam. Sehingga semalam 13 juta rakyat atau sekitar 50% telah mendaftar dalam PIK, manakala lebih 3 juta dos vaksin telah diberikan sehingga semalam. Ada vaksinasi secara keseluruhan di PK kebangsaan kita 6.4%. Kita baru 6.4%. InsyaAllah melihat kepada jadual penghantaran vaksin, kita menjangkakan kita menerima bekalan vaksin lebih banyak di dalam bulan Jun, Julai dan Ogos. Maka kerana itu perancangan sedang dibuat untuk membolehkan lebih banyak PPV dibuka dan lebih banyak kaedah vaksinasi dilaksanakan. Terdahulu, beliau meninjau PPV di Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu PSKT. Sehingga kini daripada 11,000 suntikan yang diberikan di PSKT, tiada kes membabitkan kesan sampingan yang serius. Justru, katanya, masyarakat tidak perlu gentar menyertai program imunisasi ini.
Barisan Kepimpinan Tertinggi Kerajaan Negeri Johor setuju menyumbang 3 bulan gaji mereka ke dalam tabung bencana Negeri Johor. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata, sumbangan gaji Jun hingga Ogos akan digunakan untuk mempertingkat keupayaan tahap kesihatan awam negeri itu untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dalam satu kenyataan, beliau turut mengajak semua adun Johor menyumbang sebahagian alaun ke dalam tabung tersebut untuk menambah dana dan kapasiti kesihatan awam. Sejak ditubuhkan tahun lalu, tabung berkenaan menerima RM44.83 juta dalam bentuk wang tunai dan peralatan daripada pelbagai pihak. Setakat ini RM41.65 juta sudah dimanfaatkan rakyat. Berbakti dan berbuat baik kepada ibu bapa adalah tuntutan yang besar dalam syariat Islam. Begitu juga melakukan pendaftaran vaksin kepada mereka. Mufti Kedah Datuk Sheikh Fazil Awam berkata tanggungjawab itu perlu bagi memastikan proses pemberian vaksin dapat dilaksana dengan lancar bagi mencapai imuniti kelompok demi melindungi diri dan masyarakat. Beliau ditemui selepas hadir bersama isteri dalam sesi janji temu suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di PPV Stadium Sultan Abdul Halim Al-Ustar. Hari ini saya sudah divaksin, Alhamdulillah, dan saya mengambil COVID ini kerana agama yang menuntut kepada kita menjaga dan melindungi diri kita daripada sesuatu perkara yang boleh memudaratkan diri kita sendiri. Dan ini bertepatan dengan maksud ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Jangan kamu dedahkan diri kamu kepada sebarang bentuk kemudaratan. Menjaga diri ataupun nyawa adalah termasuk dalam 5 prinsip maqasid syariah. Iaitulah hifzun nafsi, maksudnya menjaga diri ataupun menjaga nyawa. Sementara itu, Komandan PPV Awam Dr. Farhana Roslan berkata jumlah penerima suntikan vaksin dos pertama di PPV Kota Sena dan Pokok Sena meningkat 50% sejak seminggu lalu. Kini antara 1,000 hingga 1,200 penerima suntikan sehari berbanding 600 penerima pada peringkat awal. Kita ada buat penambahbaikan iaitu penambahan khemah untuk penambahan khemah, dan kita improvekan kita punya tempat menunggu, ruang menunggu yang lebih besar dengan selesa. Pada masa yang sama ada juga penambahan petugas dari agensi APM dan juga rela, termasuk sukarelawan dan staf KKM sendiri. Kes kematian akibat pandemik COVID-19 di Kedah pada Mei mencatat jumlah tertinggi iaitu 77 kes. Daerah tertinggi ialah Kota Star dengan catatan 43 kes. Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, Dr. Ishak Husin, dalam satu kenyataan menjelaskan daerah kedua tertinggi adalah Kuala Muda 23 kes, Kubang Pasu 18 dan Kulim 6 kes. Secara keseluruhan, kes COVID-19 di negeri itu mencatatkan 16,404 kes dengan 101 kematian tahun ini. Tahun lalu 3,024 kes dicatatkan dengan 16 kematian. Justru Dr. Ishak meminta orang ramai terus mengamalkan norma baharu dan mematuhi SOP. Paling penting duduk di rumah jika tiada urusan mendesak serta lakukan kuarantin kendiri jika bergejala. Angka kes baharu harian COVID-19 dalam tempoh 24 jam lepas kembali meningkat apabila 8,209 kes dilaporkan berbanding 7,703 kes semalam. Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi pada 3,125 kes. Perkembangan terbaharu itu menjadikan jumlah kumulatif yang direkodkan setakat hari ini mencecah 595,374 kes. Dan saudara, berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri.
Lebih 1.1 juta individu di Malaysia telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. 3 negeri yang telah melengkapkan kedua-dua dos tertinggi masing-masing Selangor dengan 145,539 dos, diikuti Sarawak 111,322 dan Perak 105,298. Berikut data harian jumlah pemberian vaksin COVID-19 di seluruh negara. Jumlah pendaftaran bagi penerima vaksin COVID-19 di Melaka menunjukkan tren peningkatan sejak minggu lalu dengan purata pendaftaran baharu antara 5,000 hingga 7,000 orang. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Melaka, Muhammad Nasrul Minhad berkata, sehingga 2 Jun lebih 385,000 atau 54.95% rakyat negeri itu telah mendaftar sebagai penerima vaksin. Sementara itu, 49,724 atau 7.1% rakyat Melaka telah menerima suntikan vaksin bagi fasa 1 dan fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan sehingga 2 Jun di 10 lokasi pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negeri. Beliau berharap rakyat yang telah menerima janji temu vaksin dapat mengikut ketetapan yang diberi bagi melancarkan program vaksinasi berkenaan. Berdasarkan laporan, kira-kira 20% daripada mereka yang telah menerima janji temu gagal menghadirkan diri. Jadi jangan cuba melangkaui masa orang lain. Sebab kita risau ada beberapa kes yang bila orang tertentu yang tidak dapat masa yang ditentukan datang menyebabkan kesesakan. Bila berlaku kesesakan akan menimbulkan kesulitan di pihak pengurusan di pihak PPV tersebut sendiri dan juga boleh menyebabkan berlakunya pelanggaran pada SOP iaitu berkumpul. So cuba elakkan, patuh dan juga ikut saja apa yang telah ditetapkan di peringkat Masyarakat tersebut. Usah takut terima vaksin demi lindungi diri, keluarga dan masyarakat. Itu reaksi warga emas yang ditemui RTM ketika mengadakan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Bukit Katil, Melaka. Malah warga emas yang ditemui menzahirkan penghargaan kepada kerajaan kerana tidak meminggirkan mereka dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Cuma yang belum buat vaksin dulu boleh datanglah. Benda ni bukan ada apa-apa pun untuk keselamatan. Yes. I have to thank you to the government. Government is helping a lot. They are giving the chance to take the vaccine. Boleh angkat, datang angkat, terima. Bukan lu ada bayar. Bukan. Bukan ada bayar. Free punya. Umur lebih 60 lebih semua datang sini lah. Angkat vaksin baik, apply. Jangan apply sebab bila dia sudah kena apa-apa sakit boleh jangkit lain orang. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada kerajaan kerana membantu orang-orang yang tua-tua miskin ni. Alhamdulillah lah dapat mengobat penyakit ni semua. Kesihatan untuk jaga keluarga. Nanti kita keluar kena bawa balik keluarga pun tak baik lah. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan dan harap semua warga emas pun datang bersuntik lah untuk ini vaccination. Bagi golongan muda, mereka mengharapkan agar rakyat tidak melepaskan peluang mendapatkan suntikan vaksin dengan segera mendaftar di MySejahtera. Benda ni pun baik untuk kita kan, untuk kita sama-sama mencegah COVID-19 ni. So saranan saya pada semua yang dah daftar tu
Dan yang tak daftar tu tolonglah daftar, yang dah daftar tu tolonglah datang. Peluang ni memang susah untuk dapat, so jangan sia-siakan ini peluang kan. Kalau sudah dapat ini tebus janji mesti kena datang lah. Sebab lindung diri, lindung semua kan. So jangan bazirkan peluang yang ini. Tinjauan juga mendapati proses pemberian vaksin di PPV berkenaan berjalan lancar. Saringan COVID-19 besar-besaran dilaksana di Kampung Belukar Jambu dan Kampung Laut dekat Kuala Terengganu berikutan terdapat laporan kes positif dalam komuniti berkenaan. Saringan berskala besar itu melibatkan 600 penduduk kedua-dua kampung. Proses saringan bermula seawal 9 pagi melibatkan 20 kaki tangan pejabat kesihatan daerah Kuala Terengganu termasuk sokongan dari Klinik Kesihatan Pergigian Kuala Terengganu dalam usaha untuk mengenal pasti status kesihatan penduduk. Tindakan perlu ini merupakan langkah berjaga-jaga mencegah penularan pandemik COVID-19 dalam kalangan penduduk kampung. Terdahulu, sebuah masjid di Kampung Belukar Jambu telah menerima notis perintah tutup premis oleh Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu bermula 28 sehingga 31 Mei lepas selepas menerima laporan kes jangkitan COVID-19. Baik, hari keempat Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD bagi daerah Kuala Terengganu berjalan dengan lancar. Pematuhan SOP yang telah digariskan dilihat dipatuhi masyarakat sekitar. Tinjauan mendapati premis yang tidak dibenarkan operasi ditutup sepenuhnya. Ia termasuk kedai menjual pakaian sekitar Bandaraya Kuala Terengganu. Sekatan Jalan Raya SJR yang didirikan juga lengang. Sementara itu, RTM turut meninjau sekitar Pasar Besar Kedai Payang dengan peniaga hanya dibenarkan berniaga sehingga 2 petang sahaja. Rata-rata akur dengan SOP yang digariskan. Belum ni pelancong ramai mari Terengganu. Jadi oleh kerana PKPD, jadi mana pelancong dah boleh masuk tapi orang tempatan sajalah mai beli. Sekarang ni alhamdulillah sebab untuk orang jual rucik dan sayur ikan boleh berjual. Walaupun singkat masa, boleh kita cari sesama apa untuk makan sekeluarga. Memang terjejas sikit lah. Cuma tak banyak lah daripada orang lain tak boleh jual langsung. Kita setakat buku 2 tu boleh lah. Daripada tak boleh jual langsung, baik boleh buka lah sikit-sikit walaupun sekejap je. Sekarang ni berkurang lah, berniaga sekarang. Berkurang. Tu pun kurang lah orang datang membeli. PKPD di daerah Kuala Terengganu bermula 30 Mei sehingga 12 Jun ini. Selain petugas dari Kementerian Kesihatan KKM, kelancaran proses pemberian vaksin kepada orang ramai turut dibantu oleh barisan sukarelawan. Terdiri daripada golongan belia berusia 18 tahun ke atas. Mereka bertanggungjawab menguruskan pelbagai perkara di pusat pemberian vaksin PPV awam seluruh negara. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Muhammad Najib Masyur. Lebih 13,000 individu mendaftar untuk menjadi sukarelawan Malaysia Vaksin Support Volunteer MyVac bagi membantu melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Daripada jumlah itu, 80% sukarelawan di seluruh negara sudah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Di Langkawi, 3 pusat pemberian vaksin dibuka dengan membabitkan sehingga 30 sukarelawan keseluruhan. Para sukarelawan MyVac kita ni yang ditugaskan di bawah KBS ni ditugaskan di sini mengikut jadual dan juga tugasan yang telah kita tetapkanlah mengikut mingguan. So untuk makluman terkini di Langkawi ni kita ada 12 orang yang akan bertugaslah setiap minggu dan ditempatkan di stesen-stesen yang kita tetapkan mengikut jadual yang telah ditempah melalui sistem MyVac. Sebanyak 2 kategori ditawarkan iaitu sebagai sukarelawan am dan sukarelawan perubatan. Bantuan kumpulan ini amat diperlukan khususnya bagi membantu proses pendaftaran permohonan vaksinasi lebih 5,000 warga emas yang kurang mahir menggunakan teknologi.
Sepanjang saya bertugas ni, alhamdulillah saya dapat pengalaman baru, bekerja dengan komuniti baru, pengalaman untuk jaga sistem, urus berinteraksi dengan orang awam, cara macam mana nak ni, dan saya sambil tu saya belajar untuk berkempen lah untuk ajak orang ramai daftar vaksin ni. Bergabung dengan satu komuniti yang baru, yakni staf kesihatan. Seterusnya kami perlu belajar sistem yang baru di mana sistem MyVac untuk membantu para jururawat dalam mengekang masalah sekiranya berlaku crash semasa para penerima vaksin datang. Pengambilan sukarelawan dijangka bertambah apabila pemberian vaksin memasuki fasa seterusnya dalam suku ketiga tahun ini di seluruh negara. Pendekatan yang diambil oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ini merupakan salah satu inisiatif yang diguna pakai dalam usaha memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Mereka yang berkelayakan juga akan diberi latihan secara maya terlebih dahulu sebelum ditempatkan di lokasi pilihan masing-masing mengikut kepada kelapangan. Mereka yang berkelayakan juga adalah dipelawa untuk membantu petugas barisan hadapan ini, khususnya membantu mereka di kawasan-kawasan luar bandar. Muhammad Najib Masur, Berita RTM. 82 kompaun berjumlah RM210,500 dikeluarkan Polis Johor kepada individu yang ingkar SOP PKP Sekatan Pergerakan Penuh. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata kompaun dikeluarkan menerusi operasi pematuhan SOP bersepadu bermula 1 Jun hingga semalam. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan 17,512 premis diperiksa dengan 375 daripadanya merupakan premis perindustrian. Operasi melibatkan 470 pasukan dengan 1,598 pegawai dan anggota. Sementara itu, 3,296 permohonan rentas negeri diluluskan pada 1 dan 2 Jun, manakala 88 lagi ditolak. 235 kenderaan pula diarah berpatah balik. Sebanyak 69 sekatan jalan raya SJR didirikan di seluruh negeri melibatkan 1,046 petugas. Baik saudara, untuk perkembangan cuaca dalam negara langsung bersama Pegawai Meteorologi Nur Syazwani Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, masih lagi terdapat ribut tropika Choi Wan yang kini sedang berada di barat laut Manila, Filipina dan sedang bergerak menuju ke arah utara barat laut dengan kelajuan 30 km sejam. Keadaan ini tidak memberi kesan signifikan kepada rantau negara. Namun demikian, sedikit sebanyak menyebabkan keadaan cuaca yang kurang hujan di sekitar negeri Sabah dan Sarawak. Dan buat masa ini, angin masih lagi bertiup dengan sederhana kencang iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Namun demikian, terdapat penumpuan angin di sekitar bahagian utara Semenanjung dan keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, dapat kita perhatikan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia. Lebih tertumpu di negeri Kedah dan juga negeri Perak. Keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi Sabah dan negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan daerah Kudat, Pantai Barat, Pedalaman dan juga Sandakan di negeri Sabah dan juga sedikit di bahagian Kapit serta bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Yahya. Assalamualaikum.
Langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah terus komited memperkasa pemantauan di kawasan pulau dan pesisir pantai sepanjang pelaksanaan sekatan pergerakan penuh ini. Untuk mengetahui butirannya langsung dari RTM Kota Kinabalu, kita bersama Anicia Dollars. Silakan Anicia. Baik Zahra, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah terus komited memperkasa pemantauan di kawasan pulau dan pesisir pantai sepanjang pelaksanaan sekatan pergerakan penuh ini. Sebanyak 19 aset serta 78 pegawai dan anggota dikerah bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standar SOP ketat oleh masyarakat di kawasan terlibat. Komander PPM Wilayah 4 Sabah ACP Ahmad Arifin berkata pemantauan tertumpu di kawasan perkampungan atas air serta pulau-pulau dalam zon ditetapkan termasuk kawasan dikenakan Perintah Kawalan Diperketatkan PKPD. Ketika ini terdapat 4 perkampungan atas air diletakkan dalam lokaliti PKPD iaitu Kampung Kuala Megatal, Kampung Tanjung Kapur Kudat, Kampung Sungai Langgas Kunak dan Kampung Tanjung Arulama. Kita jangan harapkan pihak kerajaan saja beria-ia untuk melaksanakan SOP ini. Saya mohon semua masyarakat maritim sama ada di sepanjang pantai ataupun pulau untuk sama-sama melaksanakan SOP yang digariskan oleh kerajaan. SCP Ahmad ditemui RTM selepas membuat rondaan aktiviti masyarakat di perairan Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan pegawai dan anggotanya agar terus bersemangat melaksanakan tugas sebagai barisan hadapan dan tidak mengalah dalam berbakti kepada bangsa dan negara. Seorang ahli politik yang didakwa mencabul seorang peserta Unduk Ngadau Keamatan 2021 ditahan polis hari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali yang dihubungi RTM mengesahkan suspek ditahan pada pukul 1 petang di pejabatnya di Kota Kinabalu. Suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana mencabul kehormatan. Menurut Datuk Hazani, peserta Unduk Ngadau berusia 20 tahun yang menjadi mangsa kejadian telah dipanggil polis untuk dirakam keterangannya hari ini. Siasatan dijalankan susulan laporan polis dibuat oleh mangsa pada 21 Mei lalu mendakwa dicabul ahli politik berkenaan yang juga ahli jawatan kuasa penganjur pertandingan Unduk Ngadau. Difahamkan sebelum ditahan, suspek telah membuat sidang media berhubung tindakan mahkamah yang akan diambil suspek terhadap 2 individu dan sebuah laman blog berkaitan video tular menunjukkan suspek berselisih faham dengan pengawal keselamatan dan rela di penampang baru-baru ini. Demi keluarga, masyarakat dan negara. Demikian jawapan para anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM apabila ditanya masih adakah tenaga setelah berjuang lebih setahun mendepani pandemik COVID-19. Meskipun penat namun ia tidak melunturkan semangat mereka untuk terus menabur bakti kepada negara. Lebih mengharukan, beberapa pegawai serta anggota bomba dan penyelamat yang ditemui RTM turut berkongsi dijangkiti COVID-19 semasa melaksanakan tugas. Antaranya penolong pengarah operasi JBPM Sabah, penguasa kanan bomba 1, Misran Bisara yang disahkan positif COVID-19 tahap 2 tahun lalu. Tapi ketika itu memang perasaan macam-macam, terutama bila mengenangkan ahli keluarga, sebab kita balik ke rumah. And then kita punya staff di office. Saya ada batuk tapi bukannya batuk yang teruk. And then suhu badan saya normal. Cuma kadang-kadang saya pandai flu terutama pada malam. Walaupun dihujani dengan pelbagai persepsi masyarakat mengenai pandemik ini, pasukan penyelamat tetap bertugas dengan cemerlang dan sentiasa berfikiran positif serta tidak berputus asa dalam melaksanakan tugasan harian. Kini mereka lebih yakin untuk keluar bertugas dengan terlaksananya program imunisasi COVID-19 kebangsaan di seluruh negara.
lagi baik kita vaksin, sekurang-kurang kita ada keyakinan bahawa kita telah ada protection diri. Sebab dunia sekarang ini, di mana-mana pun COVID. Sebagai frontliners memang cukup risau lah dan cukup berwaspada. Dan semasa kita menjalankan tugas kita tu pun, kita bukan 100% fully lah. So kita masih terdedah dengan bahaya. Apabila vaksin ini diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia, kita cukup beruntung dan mereka juga berharap rakyat akan turut memain peranan menjayakan program vaksinasi sekaligus tidak takut untuk mendaftar dan terpengaruh dengan maklumat tidak benar mengenai vaksin COVID-19. Kita rasa takut juga, biarpun KKM cakap dia cuma simptom pertama, tapi perasaan takut tu masih ada. Saya kena fight benda tu dari segi mental dan fizikal. Kalau saya semua demam, saya akan macam buat workout, kasih kerja rumah biar berpeluh, buat apa yang sepatutnya. Statistik vaksinasi negeri Sabah setakat 2 Jun menunjukkan jumlah kumulatif yang telah mendaftar untuk vaksinasi ialah sebanyak 565,621 orang bersamaan dengan hanya 19.3%. Kini rakyat juga memain peranan sebagai barisan hadapan dan pastikan mendaftarkan diri untuk vaksinasi bagi merealisasikan sasaran imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Sarifah Munazrah Sarip, RTM. Peruntukan RM40 bilion bagi pelaksanaan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa tambahan yang diumumkan kerajaan baru-baru ini merupakan inisiatif terbaik membantu pertumbuhan ekonomi negara dan rakyat. Ahli akademik yang ditemui memberi pandangan positif terhadap usaha kerajaan memastikan pelbagai sektor terus berupaya bertahan dalam mendepani cabaran ekoran pelaksanaan sekatan dalam musim pandemik ini. Jadi tentunya Permakasa Plus ini merupakan pertanggungjawaban kerajaan untuk memastikan rakyat, sosioekonomi masyarakat dapat dijamin, kedudukan ekonomi dapat dipertahankan daripada kemelesetan yang berlaku ya. Jadi dalam konteks PKP 3.0 ini, ekonomi negara masih boleh mencapai pertumbuhan. Sebab ekonomi kita belum lagi pulih sepenuhnya. Kalau kita lihat pun sebelum ini bajet yang diperkenalkan oleh kerajaan memang adalah untuk memulihkan ekonomi ini. Nah, ekonomi sekarang ni kalau kita lihat pada tahun ini sepatutnya unjuran KDNK negara itu sepatutnya sampai 6 hingga 7.5%. Namun itu nampaknya terlalu optimistik apabila kita ada lockdown. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak perlu risau dengan penggunaan peruntukan tambahan sebanyak RM40 bilion bagi memperkasa tambahan kerana ia tidak akan melumpuhkan kewangan negara. Seramai 119 petani koko mengalami kemusnahan dengan anggaran kerugian sebanyak RM290,000 akibat musibah banjir di Tenom dan Keningau baru-baru ini. Bencana pada penghujung Mei lepas itu menghanyutkan rumah serta hasil tanaman petani terlibat. Bagi meringankan beban petani berkenaan, Lembaga Koko Malaysia LKM menyumbang bakul makanan berisi beras, minyak masak, tepung dan lain-lain melalui program bantuan banjir prihatin yang dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP ketat. Petani terlibat antaranya dari Kampung Inubai, Kalasasan, Sindungon, Gumisi dan Kampung Maugus di Tenom, Kampung Trans Pegalan di Keningau serta Kampung Lanas, Pinipi dan Kampung Seri Aman di Suk. Turut serta dalam program ini pengerusi LKM Dr. Ali Akbar Gulasan dan Ketua Pengarah LKM Muhammad Aminuddin Aling. Banjir pada 19 Mei hingga 24 Mei lalu telah menyebabkan hampir 95% perkampungan di Tenom terjejas dan ribuan penduduk terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Patuhi arahan sekatan pergerakan penuh di seluruh negara. Kita bantu barisan hadapan landaikan semula laku pandemik COVID-19. Dengan itu kembali bersama Zehra. Silakan Zehra. Terima kasih Nisia. QPEC Sarawak sambut baik manifestasi solidariti penjawat awam dalam menyalurkan sumbangan ke akaun amanah bencana. Antara paparan berita dari Bumi Kenyalang. Butirannya bersama Fazril Hisham Effendi. Fazril. Terima kasih Zehra. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Sarawak menerima baik manifestasi solidariti penjawat awam dalam menyalurkan sumbangan untuk akaun amanah bencana. Pemangku Pengerusi QPEX Omar Bahrain Unin berkata, inisiatif tersebut boleh dianggap sebagai alternatif bagi penjawat awam menghulur sumbangan terutama sekali kepada mereka yang terlibat di barisan hadapan dalam memerangi jangkitan pandemik COVID-19. Omar Bahrain Unin yang dihubungi RTM memberitahu usaha tersebut mencerminkan budaya rakyat Malaysia yang sentiasa membantu dan menolong sesama sendiri ketika menghadapi kesukaran. Omar juga berharap agar semua yang terlibat dalam pemotongan allowance terbabit memberi dengan ikhlas hati dan menganggapnya sebagai satu amalan sedekah untuk meningkatkan amal ibadah yang baik. Selasa lepas, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali mengumumkan sumbangan sekitar 30 juta ringgit kepada akaun amanah bencana hasil sumbangan daripada imbuhan tetap kerajaan dan imbuhan tetap khidmat awam 800,000 penjawat awam seluruh negara. Potongan itu akan dilaksanakan selama 3 bulan. Langkah tersebut adalah sebagai tanda kebersamaan para penjawat awam dalam menyokong usaha kerajaan memerangi dan melandaikan keluk jangkitan pandemik COVID-19. Peningkatan pemahaman terhadap garis panduan prosedur operasi standard SOP bagi Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak menyumbang kepada pengurangan jumlah trafik antara daerah. Ketua Polis Daerah Samarahan DSP Sudirman Kram memberitahu ia agak berbeza sejak sekatan Jalan Raya SJR antara daerah mula dikuatkuasakan 1 Jun lepas yang menyaksikan kadar trafik adalah seperti biasa sebelum beransur kurang pada beberapa hari berikutnya. Rata-rata masyarakat mematuhi SOP yang telah digariskan di mana mereka mempunyai permit perjalanan yang sah untuk melintas daerah dan juga terdapat surat kebenaran untuk hadir tugas daripada majikan. Beliau ditemui RTM semasa mengadakan pemeriksaan di sekatan Jalan Raya di Kuching Semarahan Expressway pagi tadi. Daerah Semarahan katanya mempunyai 5 SJA statik dan 4 SJA bergerak selain 8 pasukan pemantau pelbagai agensi penguatkuasaan PKP yang melibatkan 110 anggota terdiri dari polis, tentera dan rela. Menerusi SJA tersebut, pihaknya telah mengarahkan sejumlah 160 kenderaan untuk berpatah balik kerana gagal mengemukakan permit perjalanan yang telah diluluskan sejak 1 Jun lalu. Manakala sejumlah 185 permit telah dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Semarahan sejak 1 Jun lalu untuk perkhidmatan penting selain urusan kecemasan dan perubatan. Di Limbang, program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan warga emas berjalan lancar. Hasil tinjauan pemberita RTM Limbang di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Suara Limbang mendapati warga emas yang menerima vaksin dos kedua daerah itu memberikan kerjasama yang baik. Sendiri sangat gembira dapat dah complete second dose dan harap vaksin ini dapat melindungi nanti daripada COVID-19 and then boleh menguat lagi antibody anti lah. Diharap yang semua yang lain tu jangan takutlah dapat vaksin dan mendapat vaksin dan dia tak sakit. Saya telah menerima vaksin yang kedua hari ini. Saya sihatlah, alhamdulillah. Semoga orang ramai di luar sana jangan takut dengan vaksin lah. Supaya kita sihat semua. Mudah-mudahan dengan menerima vaksin ini. Syukur, alhamdulillah saya dah terima vaksin pertama dan sekarang vaksin kedua. Semoga semua yang belum dapat vaksin terimalah vaksin ini supaya kita dapat bebas dari COVID. Sarawak menyokong usaha kerajaan persekutuan memanggil Duta Besar China di Malaysia berhubung pencerobohan pesawat tempurnya di perairan negara. Ia bagi menjelaskan tindakan tentera Republik itu yang menceroboh ruang udara berhampiran dengan zon maritim Malaysia. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Menteri hari ini turut menyebut pencerobohan pesawat Angkatan Tentera Udara Republik itu berlaku di tebing Luconia sekitar 110 km dari pantai Sarawak. Tambah lagi, amat penting bagi Kerajaan Persekutuan mengambil tindakan serius atas insiden berkenaan bagi memastikan ia tidak berulang lagi di masa depan dalam mempertahankan maruah dan integriti negara berdaulat ini.
Polis Sarawak patahkan 2 cubaan menyeludup masuk 6 warga Indonesia dalam 2 operasi berasingan sejak Isnin lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis, dalam tangkapan pertama pada malam Isnin lepas, seorang lelaki warga negara jiran itu dibawa masuk melalui jalan tikus melalui sebuah jalan ladang kelapa sawit dekat Kampung Mongkos. Kegiatan yang dijalankan oleh seorang lelaki tempatan berumur 44 tahun itu bagaimanapun dihidu oleh pasukan polis yang membuat rondaan di kawasan terbabit dan menahan 2 suspek berkenaan dengan menaiki sebuah kereta. Hasil siasatan mendapati warga Indonesia terbabit memiliki pasport yang tamat tempoh dan tinggal lebih masa dibenarkan. Manakala dalam operasi petang semalam, 5 lagi warga Indonesia ditahan kerana memasuki Malaysia secara haram melalui kampung yang sama sekitar pukul 2 petang. Cubaan 6 suspek untuk meloloskan diri dengan memecut sejauh 45 km dari lokasi kejadian bagaimanapun berjaya dipatahkan pasukan gerakan AM PJ Battalion 11 yang membuat kepungan tersebut. Hasil siasatan awal mendapati kedua-dua suspek tempatan ini dibayar upah sekitar 200 hingga 300 ringgit bagi setiap orang untuk dibawa masuk ke negara ini. Kes akan disiasat di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran Aktif SOM 2007 selain disiasat di bawah Akta Migration 1959-63. Sekian berita dari Sarawak. Patuhi SOP, utamakan keselamatan diri. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra. Terima kasih Fazril. Saudara, situasi COVID-19 menghalang aktiviti menziarahi pesakit di hospital dalam apa jua keadaan. Namun, dengan ihsan petugas barisan hadapan, ada cara bagi keluarga untuk berinteraksi terutama dengan pesakit di ward ICU. Untuk laporannya terus bersama Nur Razlinah Nordin di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Nina. Betul tu Zehra. Bagi sesetengah kes, petugas barisan hadapan secara sukarela akan membantu pesakit yang nazak untuk berhubung dengan keluarga melalui panggilan video. Namun menurut pendakwah bebas Ustaz Zuramli Muhammad Razali, tata cara keluarga ketika berhadapan dengan situasi tersebut harus penuh berhikmah serta tertib mengikut santunan yang bersesuaian. Dalam senario tersebut, waris memainkan peranan penting agar suasana lebih tenang sepanjang interaksi itu berlangsung dengan melazimi bacaan Al-Quran mahupun talqin. Orang yang kita sayang dalam keadaan tenang, kita tak boleh berikan tekanan-tekanan ya. Sebab mungkin kita nampak mereka tu tak ada kontak dengan kita mungkin, tetapi hakikatnya mereka boleh mendengar apa yang mungkin sedang berlaku di sekitar dia. Dan kerana itu mereka perlu support. Jadi kalau mungkin ketenangan tu dengan baca Quran, dengan menunjukkan kepada si orang yang dalam keadaan nazak tu ketenangan kita. Dan lafaz yang kita sebut adalah mesti perkataan-perkataan yang baik, bukan tangisan. Sebab nanti dia akan dalam Islam dia ada bab meratap dan itu sangat ditegah oleh agama kita. Jelasnya, tangisan yang kuat perlu dielakkan dan masa yang terhad perlu dimanfaatkan dengan sentiasa berlapang dada dalam menerima ketentuan takdir sekaligus menjadi tanda penghormatan dan khidmat bakti terakhir buat individu berkenaan. Waris juga memainkan peranan memastikan aib pesakit terpelihara tanpa berkongsi rakaman yang kurang sesuai kepada umum. Dalam masa sama, orang ramai dinasihatkan untuk mempersiapkan diri dengan ilmu yang bersesuaian dengan norma baharu agar lebih bersedia dalam apa jua situasi, terutama tata cara pengurusan pesakit COVID-19 yang semakin mencabar. Pasaraya Kelolaan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadimat melihat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini bukan penghalang bagi mereka untuk terus merancakkan ekonomi komuniti. Dalam masa sama, ia juga mampu menggerakkan momentum dakwah melalui platform perniagaan runcit. Laporan penuh bersama wartawan JAKIM Syafiq Ahmad Saad.
Melihat kepada situasi semasa, Yadim Mat mempergiat khidmat kebajikan membantu golongan memerlukan melalui konsep bank makanan. Secara tidak langsung, usaha ini menggalakkan orang ramai menyantuni amalan bersedekah dengan membeli barangan keperluan asas di Yadim Mat dan akan disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Islam tidak melarang kita untuk mengejar kekayaan, dalam masa yang sama tidak melupakan nilai-nilai murni dan juga kecaknaan dan kepedulian kepada rakyat. Itu satu aspek dakwah. Kita yakin bahawa kita dapat fulfill dengan adanya Yadim Mat. Kedua, kerana aspek dari sudut kebajikan. Sebab kita, macam mana kita tengoklah di Yadim Mat ni, kita dah memang letakkan sasaran food bank di setiap Yadim Mat, dan alhamdulillah kita nak menggalakkan masyarakat menyumbang dan juga ambil berat pada orang lain. Jelasnya lagi, penubuhan pasaraya tersebut merupakan pelan kemapanan kewangan tanpa perlu bergantung dari peruntukan kerajaan semata-mata, yang akhirnya mampu dimanfaatkan kembali dalam usaha dakwah dan kebajikan. Usahawan kecil dan sederhana Bumi Putera Muslim juga diberi keutamaan untuk membekalkan produk mereka di sini. Keuntungan yang diperoleh akan dipulangkan semula kepada gerak kerja dakwah dan aktiviti musaadah golongan asnaf. Paling best kat sini ada food bank. Food bank ni kalau tuan-tuan nak tahu, datang ke sini, beli barang dan kita boleh support. Dan food bank ni mereka akan bagi kepada mana-mana tempat yang telah dinyatakan dia orang akan bagi. So kita boleh menderma dan sambil buat amal lah kan. Beli barang dan letak dekat food bank. Dari segi produk availability, okeylah macam supermarket juga, and dia harga pun lebih kurang sama. So kat sini macam tak sesak sangat, so saya pilih sinilah, lagi better. And then ni produk Melayu kan, so kita support Melayu lah. Dalam tempoh pandemik yang semakin mencabar ini, kesungguhan Yadim membantu kebajikan masyarakat diperhebatkan dengan melestarikan gerakan dakwah dalam bidang ekonomi dan perniagaan melalui cakupan yang lebih meluas. Yadim Mat kini mampu berdiri setanding dengan pasaraya-pasaraya lain meskipun penubuhannya baru memasuki 2 bulan. Ianya melangkah sebagai pesaing yang sihat dalam sektor peruncitan dan pemborongan. Syafiqah Masaad, laporan JAKIM untuk RTM. Pemulihan kerohanian bagi banduan di penjara adalah penting dalam usaha menerapkan nilai keinsafan untuk kembali kepada fitrah. Di penjara Kajang, bahagian agama dan kaunseling mempunyai silibus yang lebih tersusun dalam beberapa fasa melibatkan orientasi, halakah serta pemulihan kerohanian. Menurut penolong pegawai Hal Ehwal Islam Penjara Kajang, Nurul Ainul Mardiah Zulkifli, di peringkat awal mereka akan ditemuduga bagi melihat tahap asas pengetahuan agama mereka sebelum diasingkan untuk proses pemulihan. Kebanyakannya bukannya tak reti tapi sebab lama tinggal jadi dia keluh. Kat situlah biasa bila Fatihah kita minta dia baca terjemahan termasuk dengan syahadah. Kat situ dia ada sedikitlah ada perubahan, dia nak menjadi yang lebih baik. Lepas tu kita akan bimbing sama-sama buat halakah untuk dia punya muhasabah diri, untuk dia punya bacaan Al-Quran. Ketika fasa pertama, mereka akan mengikuti kelas bacaan Al-Quran, solat serta pengetahuan asas fardu ain yang akan berlangsung selama 2 bulan. Untuk fasa seterusnya, bimbingan kerohanian dari segi fiqh, akhlak, tauhid termasuk Al-Quran akan diberi perhatian. Fasa ketiga yang melibatkan sesi muhasabah serta pembinaan jati diri adalah sebagai penguat supaya golongan ini yakin bahawa mereka boleh berubah menjadi lebih baik. Manusia juga sebenarnya kita ni sama-sama. Mereka dihukum kerana kesalahan mereka dinampakkan. Kita tidak dihukum sebab Allah pelihara kita. Jadi saya serulah sebab bukan semua kita ni semuanya maksum kan. Masih ada juga kesalahan. Cuba terima dan cuba fahami. Mungkin ada setengah dia balik kepada jalan lama tu sebab tak ada support daripada sosial masyarakat ni lah kan. Jadi kita perlukan sama-sama, mudah-mudahan sebab kita berlaku baik, mereka pun baik dengan kita. Bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Teruskan bermunajat dan berdoa agar penularan wabak COVID-19 dapat dibendung serta dikurniakan perlindungan dan kesejahteraan. Assalamualaikum.
tahun skuad Harimau Melaya berpeluang untuk memadam igawan ngeri dalam arena bola sepak negara ketika tewas 10-0 kepada Emiria Arab Bersatu UAE pada September 2015. Kali ini skuad bimbingan Tan Cheng Ho itu kembali dengan kekuatan berbeza dan turun dengan misi menebus maruah apabila berdepan tuan rumah dalam pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Stadium Zabil Dubai tengah malam ini. Aksi kumpulan G itu bakal menyaksikan Malaysia buat kali pertama bertandang ke UAE sejak skuad yang ketika itu dikendalikan oleh Dollah Saleh diaibkan dengan jaringan yang besar. Bagaimanapun episod sebaliknya mungkin boleh berlaku apabila skuad Harimau Melaya kini melalui revolusi besar-besaran dan diperkuat dengan kehadiran pemain berdarah kacukan serta naturalisasi. Di atas kertas, ranking jelas menunjukkan jurang besar antara Malaysia yang berada di kedudukan ke-153 dunia dengan UAE di tangga ke-73. Rekod turut tidak memihak kepada skuad kebangsaan sepanjang 14 pertemuan sejak 1980 dengan Malaysia hanya menang 3 perlawanan, tewas 9 kali dan seri 2 kali. I see the UAE have a very good preparation. I think since last year, even though with this pandemic, the team still have some friendly matches, and we have been observing the team have a very good preparation. Of course, we also after 18 months, we have assembled. We had a short training camp in Dubai, and we have a 2 test friendly match there. I wish and I hope our players will be ready for tomorrow's match. It's a very good matches, and definitely we have to do our very best for this campaign qualifiers. Atas kertas jelas menunjukkan pertembungan epik bakal memihak kepada UAE. Namun ia boleh menjadi azimat buat pemain negara untuk menamatkan badi kekalahan sejak kali terakhir menang 2-1 ke atas mereka di Pesta Bola Merdeka 1982. Selepas mengharungi 5 aksi kumpulan, kejayaan meraih 3 mata ke atas UAE akan mencerahkan peluang Malaysia di kedudukan kedua serta memberi tekanan ke atas pendahulu Vietnam. Baik, perkembangan sukan elektronik e-sukan, pasukan Mobile Legends tempatan Resurgence Malaysia RSG Malaysia lega apabila dapat mengelak pertembungan dengan satu lagi wakil negara Toda MLBB di peringkat kumpulan Piala Asia Tenggara Mobile Legends MSC 2021. Namun RSG Malaysia yang berada dalam kumpulan A tidak bernasib baik selepas bakal bertemu dengan rakan sepasukan dari Singapura, Resurgence Singapura RSG Singapura yang turut diundi dalam kumpulan sama. Jelas pengurus operasi RSG Malaysia, Aiman Wafi, pasukannya tidak akan memberi laluan mudah buat rakan sepasukan dari Singapura kerana misi utama mereka berdua pastinya mengibarkan nama negara. Bagi saingan kali ini, RSG Malaysia meletakkan sasaran mara ke peringkat kalah mati. Oh, tak ada, sebab kami dua-dua ada coach masing-masing, ada manager masing-masing. Of course antara kami nak beat each other. Of course takkan ada kau bagilah kita orang menang, kita orang bagilah kau menang. Tak ada, kita orang sama-sama nak menang. Selain 2 pasukan RSG, satu lagi pasukan yang diundi dalam kumpulan A ialah IDNS dari Thailand. Satu lagi wakil Malaysia Toda MLBB pula berada dalam kumpulan B bersama juara musim ke-7 EVOS Indonesia dan wakil Vietnam Cyber ESE. MSC 2021 yang bakal berlangsung dari 7 hingga 13 Jun ini menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM610,000 kepada pemenang. Jumaat 4 Jun dibawakan secara langsung perlawanan UAE bertemu Malaysia 12:15 tengah malam di TV1 dan saluran sukan RTM.
Siaran tertunda Thailand bertemu Indonesia 3 pagi di TV1 dan saluran sukan RTM. Ayo sokong Harimau Malaya bersama RTM. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan sejak tahun lalu mendorong peniaga kecil menukar konsep pemasaran perniagaan mereka. Seperti seorang peniaga kecil di Perlis ini, dia mengambil inisiatif mempromosikan perniagaan susu lembu menerusi platform dalam talian terutama media sosial. Laporan wartawan Nur Fadilah Muhammad Sukri. Bagi Zaidon Abdullah, perniagaan yang diusahakannya sejak awal tahun lalu bermula dengan hanya menjadi stokis produk tenusu yang bertapak di Kelantan. Sejajar dengan peralihan zaman, Zaidon mengambil kesempatan mendekati pelanggan dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Tambahan pula, situasi pandemik sangat mencabar bagi usahawan yang baru mula bertapak sepertinya, memaksa kebanyakan perniaga untuk menukar kaedah penjualan produk secara bersemuka kepada kaedah penghantaran secara tunai COD. Kalau ni sebab mereka tak keluar kan sebab mereka kena kurung kat rumah. Lepas tu kita beralih kepada COD pula lah. Macam tu lah. Kita offer free COD. Kita free COD, tak payah cas COD langsung, tak ambil langsung. Bagi pembeli pula, inisiatif yang dilakukan ini telah memudahkan urusan pembelian memandangkan mereka perlu menghadkan pergerakan di luar. Saya sebenarnya untuk saya lah paling senang lah kan COD ni sebab saya kalau tengok orang jual lepas tu dia orang tak nombor telefon macam tu, saya ambil nombor telefon tu jelas sebab senang nak contact, jadi saya tak perlu keluar lagi pun. Dekat rumah ada anak-anak kan, jadi bila dia orang datang tu kita orang boleh macam contactless lah orang kata kan, dia orang letak situ masa kita transfer je. Saya rasa tu memudahkan kita jugalah kan. Saya rasa lagi senang kalau COD susu di rumah ni. COD apa pun lagi saya rasa kalau makanan ni lagi senang. Selagi ikut SOP jaga jarak saya rasa okey je kalau COD ni. Dalam tempoh PKP ini, Zaidon dan pasukannya mampu menjual hampir 500 botol susu sehari hanya menerusi kaedah COD. Selain menjual produk tenusu, Zaidon turut mengeluarkan produk jeli kelapa, dadih dan bancuhan koktel.